Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Walhamdulillahilladzi akramana bil Quran. Walhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفضول العالمين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. امين. Muka surat 279 ada bahagian firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu kita ketahui seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hati itu kembali balik pada tapaknya. Tapaknya adalah fitrah. Kemudian pula pada akal itu pasti kembali balik pada tapak juga. Dia tidak akan berasingan sehingga Allah Subhanahu wa taala memusatkan pandangan pertamanya pada tapak itu sendiri. Maknanya adalah hati dan jiwa manusia. Jadi oleh kerana itu apabila seseorang hatinya betul, pasti akalnya ikut turut betul, fitrahnya betul, akal pun ikut betul, sebab kembali balik pada tapak dia. Ini disebut di sudut ilmu usul. Dan orang akhir zaman terlalu sedikit mengetahui pada usul. Maksud usul ni adalah sesuatu yang kembali balik pada asas-asas dia, tapak asas. Seperti mana manusia yang telah kita pelajari, kata Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua sekali yang lahir atas fitrah, maka dia tak boleh nak lagi pada fitrah. Walaupun mak ayahnya menyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya, dia pasti jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi fitrahnya masih ada. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang-orang ini kembali balik pada fitrah. Maka kembali balik pada millatil Islam, kembali balik pada Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Yahudi ke Nasrani, talinya sampai kepada tali fitrah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu kalau sekiranya mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kembali balik pada fitrah Nabi Ibrahim, adakah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, Uzair ke Isa ke? Jawapannya tidak ada. Lihat daripada agama Ibrahim, sebab agama Ibrahim fattabi'u millata Ibrahim hanifa, millata Ibrahim. Lalu mereka menutupnya. Itu yang telah saya sebutkan, itu yang jadi kafarah, menutup kebenaran, sedangkan mengetahui kebenarannya. Lalu ditutup. Telah mengetahui kebenaran, tapi kebenaran itu ditutup. Itulah perangainya orang-orang yang kuffaran hasadan, seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sifat mereka kuffaran, menutupnya kebenaran, hasadan, disebabkan mereka hasad. Mereka tidak boleh menerima bahawa Islam kena duduk atas daripada mereka. Islam agama lebih utama, lebih istimewa berbanding agama mereka. Tak mahu. Padahal mereka mempunyai akal juga, mempunyai jiwa juga, mempunyai kefahaman juga, tapi mereka tidak berminat untuk guna pakai itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pun cipta akal yang mempunyai fungsinya. Fungsi pada akal yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia boleh diingatkan kalau sekiranya dia lupa. Mana Allah Subhanahu wa taala tak menutup pada akal. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menutup akal manusia, diingatkan, dia tidak tahu apa yang telah diingatkan. Akhirnya manusia akan hidup dalam keadaan hina-hina. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadhakkarun,
Semoga mereka itu teringat. Kerana ingat kembali balik kata Imam Al-Ghazali adalah sifat fitrah pada insan. Ingat, sifat fitrah. Pada lazimnya manusia apabila diingatkan, dia akan kembali ingat. Tetapi pada sifat manusia itu sendiri, pada sifat lemahnya, dia lupa. Selalu disebut sebagai al-insan. Al-insan tu nasi. Nasi itu lupa. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, janganlah kamu katakan aku lupa, tapi katakanlah aku telah dilupakan. Nasi itu nusina, nasi itu nusitu, ataupun ada beberapa lagi kalimah seperti mana yang kita baca, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina nusina. Daripada apa pengalaman saya belajar dulu, sebagai ulama memperbolehkan membaca nasina, tapi kebanyakan ulama juga memilih nusina. Kalau nasina dia bersebab, nusina pun ada sebab. Cuma perbezaannya adalah yang pertama sebab kita, yang kedua daripada Allah sebabnya. Seperti mana seseorang dah hafal Quran, dah hafal surah itu, surah hari ini, lalu apabila dia nak baca pada waktu malam, dia lupa. Kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala yang lupakan buatnya, sedangkan dia berusaha untuk mengingatinya. Ini nusi. Tapi kalau sekir nasi, dengan maksiat dia ke, dengan apa yang dia lihat ke, menyebabkan dia lupa dengan apa yang dia hafal. Lalu ulama-ulama memperbolehkan kedua-duanya, hanya saja Imam An-Nawawi lebih memilih nusi. Nusi itu aku telah dilupakan. Sebab sebagai ulama memakruhkan kalau kita kata aku lupa Quran. Tidak, tapi katakanlah dengan sesuatu menyebabkan aku lupa. Disebabkan sesuatu menyebabkan aku lupa. Sebahagian ulama-ulama qiraat membaca la'allahum yadhakkarun. Huruf ta itu ada syaddah. Kalau tidak ada syaddah, semoga mereka itu teringat. Ini bahasa lama terjemahannya. Tapi maksudnya adalah semoga, moga-moga mereka itu adalah kembali menjadi orang yang beringat. Itu kalau dibaca la'allahum yadhakkarun, semoga juga, sebab kalimah la'alla ini menunjukkan pada semoga. Semoga di sini ada dua. Semoga jadi, semoga tak jadi. Itu sudah bahasa Arab. Seperti mana kita sebut asa, moga-moga. Boleh diterjemahkan juga dengan semoga. Cuma moga-moga di sini sama ada perbuatan itu kita lihat dah berlaku ataupun belum, boleh saja disebut semoga ataupun moga-moga. Asa, seperti mana contoh seseorang yang mati syahid, lalu kita mengatakan bahawa semoga dia termasuk ahli syurga. Dia mati dalam ilmu, dia mati dalam solat, lalu kita mengatakan bahawa semoga dia masuk syurga. Lalu ada seseorang tegur, dia memanglah pasti masuk syurga, kenapa nak sebut semoga? Dia tak faham bahasa Arab. Sebab soalan ni sampai kat saya. Ada satu peristiwa seorang ustazah baca surah Yasin, video tu tersebar. Waktu dia meninggal waktu baca surah Yasin. Dia mengempalai pula baca Yasin. Meninggal dia. Lalu orang tulis semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia di kalangan orang-orang yang salihin, masuk syurga Firdaus. Lalu kawan ni tegur, pastilah dia akan masuk syurga, kenapa nak sebut semoga pula? Lalu saya pun bagi tahu kepada dia di sudut bahasa Arab, kalimah asa boleh jadi dah berlaku ataupun betul. Lalu kalau dia mendalami bahasa Arab, pasti dia tak mengkritik. Boleh saja kawan kita tu meninggal, semoga dia masuk syurga. Pastilah dia masuk syurga sebab dia mati mukmin. Kenapa nak semoga-semoga? Memang itu kaedahnya. Memang itu kaedahnya, tidak bersalahan di sudut bahasa Arab. Bersalahan kalau akal Melayu saja. Dalamilah ilmu bahasa Arab, kita akan tahu. Jadi kalimat yadhakkarun, satu lagi dibaca Nabi.
ada syaddah pada tak. Kira Imam Hafan Asim pun tak baca begitu. Jadi kalau dibaca la'allahum yadhakkarun, semoga apabila mereka telah diberi peringatan lalu mereka bangun dan mengambilnya dan sungguh-sungguh mengambilnya. Itu kalau dibaca yadhakkarun. Jadi akal manusia secara fitrahnya apabila diingatkan maka dia pasti dapat peringatan tersebut dan dia perlu bertindak dengan apa yang telah diingatkan pada dia. Lalu kekufuran manusia semakin bertambah apabila telah diingatkan padanya lalu dia mengingkarinya, dia menolaknya. Padahal secara fitrah di sudut logik akal mesti diterimanya secara logik. Seperti mana contoh yang paling mudah, 5 campur 5 10. Kita sampaikan 5 campur 5 10 ni awak jawab 12. Tak, bagi saya 12 10. Lalu datang orang lain mengajar 5 campur 5 10. Tidak, jawapan saya tetap 12. Kerana dia menolak pada apa yang telah disepakati. Kita pun tak pernah dengar 5 campur 5 jadi 12. Bahkan kalau di kertasnya ditanda oleh 100 guru mitik-mitik sekalipun, semua akan jawab salah. Tapi dia berkeras 12. Jadi inilah maksudnya adalah orang-orang yang keluar daripada akal yang sepatutnya. Lalu perlu diingatkan, lalu disampaikan kembali begini keadaan pengiraan yang tepat, yang betul. 5 sekian. Lalu cuba kamu kira, tambah lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa sekarang ni? Itu masuk contoh. Lalu kata tidak, 12. Tak apa dah, awak carilah guru lain pula lepas ni. Saya tak mau mengajar orang-orang gila macam awak ni. Bahaya dalam masyarakat. Lebih-lebih kalau jadi Perdana Menteri lagi, bahaya orang macam ni. Kata buat, kata tak buat, tak buat, kata buat. Jadi susah. Seterusnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan supaya teringat orang-orang yang berakal. Orang yang berakal ini kata ulama tafsir hanya orang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan bahawasanya agar mereka supaya kembali balik ingat bagi orang yang berakal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak memfokuskan kepada kita, mudahnya bagi orang yang beriman bertakwa untuk kembali kepada apa yang telah disebut oleh Allah. Tak ada mana sebelumnya dia melupakannya. Mudah sebab dia ulul albab. Sebab sifat manusia itu lupa, kadang-kadang diingatkan. Jadi dia berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kelak nanti aku akan ujimu ya Muhammad sehinggalah kau lupa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah tetap kekal. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala memansuhkan, menghilangkan apa yang dikehendaki ataupun dia menetapkan selama-lamanya. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar bacaan Quran para sahabat di rumah-rumah mereka. Lalu Rasulullah pun kembali mengulang hafalannya melalui apa yang dibaca oleh para sahabat malam-malam. Lalu Rasulullah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati fulan bin fulan kerana bacaannya pada malam ini. Ada ayat yang aku telah dilupakan, dengan bacaannya mengingatku kembali. Apa maksudnya di sini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul albab, penghulu ulul albab juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diuji oleh Allah. Di sini Allah mengajar kita kemustahilan berlaku. Maknanya kita bukan Nabi Rasul, mustahil boleh mengingati seluruhnya. Sebagaimana Allah memuji Nabi, seorang yang paling alim, ahli ma'rifah, penghulu para Nabi Rasul. Tetapi
menguji ni dia pun lupa. Bukan dia niat tak lupa, Allah melupakan dia. Seperti mana dalam satu kisah Rasulullah SAW solat zuhur 4 rakaat sepatutnya. Hari itu Nabi solat 5 rakaat. Sesaat bagi salam, seorang sahabat tanya, "Ya Rasul, maafkanku ya Rasul, adakah solat pada hari ini telah ditambah jumlahnya?" "Apa maksud kamu?" "Solat telah ditambah 1 rakaat lagi ya Rasul, jadi 5 solat hari ini." Lalu Rasulullah bertanya, kesepakatan sahabat betul kenapa yang dilakukan Rasul? Semua sepakat, benar ya Rasul, solatmu 5 rakaat, kami hanya ikut sebab apa sahaja perbuatan Nabi semua betul. Betul belaka. Macam kita kalau imam dah tak betul, kita tak ikut. Rasul ikut saja. Rasulullah SAW pun dia pun kembali menghadap kiblat, lalu Nabi pun bertakbir dan dia pun sujud. Dia bangun lagi, lepas tu dia sujud. Dia bangun lagi, dia bagi salat, mana sujud sahwi 2 kali. Sebab dia tertambah rakaat, selagi mana tidak keluar daripada masjid, tidak niat untuk berpisah daripada solat, maka dia masih boleh sujud sahwi. Cuma kalau sekiranya dia dah keluar, imam tadi tertambah rakaat dah, lalu dia tak boleh masuk dan buat sujud sahwi, solat kembali. Sebab dia dah putus. Perbuatan Rasul belum putus, dia berada di masih berada di tempat sembahyang dia. Itu salah satu hukum. Satu hadis yang lain, Rasulullah SAW solat, Nabi baca ayat, Nabi terlangkau ayat, ada ayat yang Nabi tinggal. Lalu di belakang Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan seorang yang penghafal Quran yang hebat. Lalu dia membaca ayat yang ditinggalkan Nabi. Nabi pun sambung balik ayat. Maknanya kembali Nabi dapat. Setelah solat, Nabi pun bertanya, siapa yang menyambung bacaanku, mengingatkan apa yang telah lupa? Aku ya Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan, semoga ia, aku mengharapkan akan kau lah orangnya. Jadi perbuatan Rasulullah SAW bukan menunjukkan kesengajaan Nabi ataupun lemahnya Nabi sehingga dia lupa. Tapi Nabi uswatun hasanah. Mana apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah hukum untuk kita. Hukum untuk kita. Seperti mana Rasulullah SAW sabda, aku juga seperti mana kamu, di mana ada kalanya aku ingat, ada kalanya aku lupa. Kalau aku lupa, kamu ingatkan aku. Kata ulama, mustahil Rasulullah melupai ilmu ma'rifah, akidah, hukum hakam. Tapi kata ulama-ulama, maksud ingatkan aku adalah perkara-perkara uruf, tradisi masyarakat Arab. Kalau itu tradisi ini, Nabi lupa. Itu tradisi. Itu maksudnya. Sebagian kata ulama, kalau berkaitan duniawi, kalau Nabi lupa, itu rupanya kambing Nabi. Nabi lupa tu kambing dia. Ingatkan Nabi. Ini unta Nabi. Dia lupanya unta Nabi. Baginda lupa. Jadi ingatkan Nabi. Sekadar itu. Tapi dia sudah agama, mustahil Nabi lupa. Mustahil Nabi lupa ayat berkaitan dengan satu-satu hukum dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. Dan kenangkanlah kurniaan Tuhan kepada kamu, dan ingatilah janji yang telah kamu ikat dengan dia. Jadi seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, akal kita ni adalah makhluk yang awal dicipta oleh Allah. Lalu pada diri kita, yang paling awal mengenal Allah juga akal. Walaupun kita ada usia 40, 50, 60, 70, tetapi kalau kita kira dengan usianya akal kita, maka itulah kita pada hakikatnya. Dalam tasawuf mengira usia bukan pada usia kehidupan, dikira pada usia arwah, alam roh. Tapi siapa yang mampu untuk bercerita tentang usia dalam roh? Seperti mana itulah kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku saja Tuhan kamu? Lalu semua roh pun jawab. Lalu ceritanya, wa id akhadha Allahu mitsaqan Nabi. Maknanya
Sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian tu, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala cipta Adam alaihissalam. Lalu usia akal kita, roh kita, pada hakikat zat kita sendiri itu sama seperti mana kejadian Adam alaihissalam. Itu yang kata Imam Al-Haddad, usia kita hari ini lebih pada usianya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam usianya sewaktu berada di bumi ini tak sampai 1000 tahun. Sebab 40 tahun diberi kepada Nabi Daud alaihissalam. Asalnya Allah bagi 1000 tahun usia di bawah sini. Cuma usianya sewaktu berada di syurga 150 tahun. Sewaktu dia ada roh dan jasad. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi usianya sekadar 1000 tahun lebih saja. Lepas tu dia wafat. Tapi usia kita ini bermula pada Adam, akal tadi, roh tadi, sampailah ke hari ini. Mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usianya Nabi Adam, jarak kita kira jarak, sampailah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 7000 tahun lebih saja. Lalu kita mengenal Rasulullah hampir 1500 tahun. Jadi menunjukkan kalau kita buat pengiraan tidak sampai 10,000 tahun kita dengan Adam alaihissalam. Lalu usia kita pada roh hampir 10,000 tahun. Usia Adam alaihissalam pada roh 1000 tahun lebih saja. Tetapi ini pengiraan bermula Allah cipta Adam. Hanya saja ulama tidak mengetahui sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada roh, akal, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, berapa pula jarak tahunan. Itu tidak diketahui. Hanya saja kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mula Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta, kawakib, bintang-bintang, bulan, termasuk matahari yang berada di langit itu, sampailah kita pada hari ini tidak sampai 100,000 tahun. Ini ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada istilah 1 juta, 2 juta, 200 juta, 300 juta, tidak ada. Seperti mana orang kata penemuan tulang di Guinea berusia 2 juta tahun, tulang tu tulang manusia lah, 2 juta, 1000 tahun. Mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sampai 10,000 tahun pun jarak kita dengan Adam. Lalu tulang itu dikira cara bagaimana? Dengan cara logik akal dia, tanpa dengan aqidatul Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi gitu. Adakah kita belum menerimanya? Kita tidak belum menerimanya, dan kita boleh menjawabnya wallahu a'lam. Kita hanya boleh menjawab wallahu a'lam. Walaupun kita tak beritahu, bukankah jarak tak sampai 10,000 tahun? Lalu bagaimana dikatakan 2 juta tahun? Tak, kita jawab saja wallahu a'lam. Wallahu a'lam makna kita tak kata betul, kita tidak kata salah, sebab ilmunya kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kami mudahkan untuk diingati. Mudah di sini kembali pada bacaan, dimudah kepada Allah. Barang siapa dimudahkan untuk membaca Quran, dimudahkan untuk menghafalnya. Barang siapa yang dimudahkan untuk menghafalnya, maka dimudahkan untuk menguasai makna-maknanya. Dan barang siapa yang dimudahkan untuk menguasai makna-maknanya, dimudahkan untuk memahami hukum hakamnya. Barang siapa yang dimudahkan untuk memahami hukum hakamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya untuk memahami yang tersirat, rahsianya. Dan barang siapa yang memahami rahsianya Quran, maka dia akan mengetahui rahsianya alam ini. Sebab semua dalam Quran rahsianya. Bila seseorang telah mengetahui rahsianya Quran, tidak mustahil dia boleh tahu esok akan jadi apa. Semua dalam Quran, aturan-aturan yang akan berlaku seperti mana kisah hari kiamat. Begitu juga tanda-tanda kiamat.
apa yang berlaku di asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, semua kita mengetahui sebab telah ada dalilnya daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Quran dan juga daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang memahami rahsia Quran, maka dia berbicara melalui rahsia tersebut. Tapi bagi orang awam, menganggap bahawasanya perkara itu dusta, ditolak. Oleh kerana itulah kata ulama kita, merahsiakan perkara yang rahsia ini jauh lebih baik daripada menyebarkannya. Lalu apakah yang perlu kita sebarkan? Pada usul, pada kaedah asas dalam Quran saja. Seperti mana kata Abi Hurairah, aku mendapat ilmu Quran daripada Nabi, dua ilmu, yang tersurat, yang tersirat. Hanya saja kalau sekiranya aku bercerita kepada kamu rahsia Quran yang tersirat, bukan yang tersurat, kamu akan memancung leherku. Itu maksudnya. Sebab akan berbicara sesuatu yang orang tak boleh nak fikir dengan akal. Seperti mana orang berbicara apa yang akan datang. Kau ni ahli nujum ke? Orang yang meramal nasib ke? Bukankah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui? Ya, dan apa yang diketahui oleh Allah ada terdapat dalam Quran Al-Karim. Bahkan Rasulullah mengetahui macam-macam perkara yang akan datang pun melalui Al-Quran, rahsia-rahsianya. Dan sesungguhnya Al-Quran kami mudahkan untuk diingati, tetapi adakah orang yang mengambil pelajaran? Mudzakir itu dibaca mudzakir, huruf zal dibaca rasul, huruf dal juga dibaca rasul, zal dan juga dal. Di sudut kalam yang Arabiah, maknanya satu, maknanya adalah diingatkan. Maknanya untuk diingatkan kembali untuk menerima pelajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali daripada fungsi akal, perkara ini mesti sampai kepada dia agar akal ni kembali pada keseimbangannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan. Langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditegakkan bagi Allah, diletaknya mizan. Mizan ni adalah untuk memperseimbangkan dari keadilan Allah untuk alam. Alla tataghaw fil mizan, agar dia jangan melampau setelah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan neraca timbangan tersebut, mana keseimbangan dalam dunia ni. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran, wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Islam adalah agama wasatan. Lalu ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasatan adalah adil, seimbang. Hanya Islam saja yang memilikinya. Lalu selain pada Islam, fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing kehidupan mereka. Itu bahasa orang kafir. Walaupun dia tak masuk Islam, dia ikut cara Islam, hidupnya akan tenang. Dia belum Islam, tapi dia ikut cara Islam, dia tenang. Akhirnya dia menemui ketenangan dalam Islam, yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah buka jiwanya, hatinya untuk masuk Islam. Dan dia cerita kalau ibu saya jemaah tabligh pergi sampai ke Amerika sana. Sampai satu tempat kita makan dalam talam, jadi ada orang mereka tengok, kita panggil, marilah makan dengan kami. Lalu dia pun duduk, dia nak kenal, makan satu dalam sekali, suap, padahal dia bukan tahu pakai tangan pun, saja nak duduk, nak kenal siapa ni. Bila dia dah merasai cara begitu, dia rasa tenang jiwa dia. Padahal dia bercerita bahawa saya adalah orang yang suka mabuk, saya seorang pemabuk. Saya balik ke rumah hanya kandung isteri saya saja. Begitu. Satu hari saya balik dalam keadaan saya dah tenang. Balik ke rumah, isteri nak gaduh, saya tak jadi gaduh. Sebab ketenangan tu masih ada. Bila ketenangan tu masih ada, saya pun tak minum. Saya khawatir hilang ketenangan. Isteri pun tengok pelik, kenapa kamu hari ni selain tidak kita bergaduh sekan-sekan, tidak mabuk-mabuk,
Kerana saya menjumpai orang sekian-sekian, saya makan dengan dia, jiwa saya tenang. Pada dia ulang balik pergi jumpa, makan lagi. Akhirnya balik, isteri dia pun nak gaduh dengan dia, marah-marah, tak jadi juga. Tengok muka suaminya ada ketenangan. Akhirnya mereka berbincang apa sebabnya sekian-sekian. Lalu keduanya pun pergi tanya-tanya, ini adalah al-Islam, ini sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun balik makan sama-sama dalam satu pinggan mereka, kembali menghubungkan kasih sayang, dan akhirnya mereka pun masuk Islam keduanya. Hanya sebab makan dengan sunnah Rasulullah SAW. Hanya sebab tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang telah membina buat kita al-Islam pada sunnahnya, semua kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, ketenangan tu wujud. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lalu begitu juga akal kita yang menceramuk, tak tahu yang mana dulu nak letak dulu, dah tak seimbang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dengan Quran, satu persatu ayatnya. Sebab Quran tu syifa, dia merawat balik akal kita. Bila dia merawat, orang kita tahu nak letak mana dulu, nak mulai yang mana dulu. Kadang-kadang kita tak pandai, kita belajar dengan guru, lalu guru pun menerangkan kepada kita. Dalam Islam yang pertama ini dulu, ini kemudian sekian-sekian. Lalu kembalilah dia memandang Islam dengan pandangan wasatan tadi. Memang Islam agama yang memberi ketenangan dan juga memperseimbang kehidupan dia. Bila kehidupan seimbang, maka dia tidak ada ham. Ham ni adalah jiwa dia berkeceramuk dan bimbang tentang rezekinya. Sedangkan apabila seorang Islam beriman, jaminan rezeki itu pasti ada. Dia tidak akan kebodohan, seperti mana Rasulullah pernah doa kepada Allah, Allah mustajabkan. Tidak ada di antara umatku yang mati kebodohan. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia makan seperti mana burung yang keluar pagi, balik petang dalam keadaan kenyang. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak pernah bimbang yang burung tersebut. Bahkan tidak ada kita melihat burung yang datang ke rumah kita meminta makanan. Tidak ada. Jadi peringatan akal melalui kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Menamakannya semacam ini dengan peringatan. Tidaklah begitu jauh untuk difahami. Karena Imam Al-Ghazali nak bagi tahu untuk faham perkara ini semua, tidaklah sulit, tidaklah susah, tidaklah sukar. Hanya dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan, dijelaskan maknanya, maksudnya, lalu dihayati, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan akalnya pada tempatnya. Maka seakan-akan peringatan itu dua macam. Yang semacam maknanya, yang pertama mengingati gambaran yang sudah ada di dalam hati tetapi hilang sesudah ada. Dan satu lagi mengingati gambaran yang sudah ada terkandung dalam hati dengan fitrah. Ini semua kembali balik sebab ada hubungan hati dengan akal juga, seperti mana perbicaraan usul kita tentang keutamaan kemuliaan pada akal. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama, kita diingatkan kembali sesuatu yang mana kita lupa melalui gambaran. Gambaran ini sesuatu yang kita rakam, keadaannya, situasinya, dan dia ada telah dalam, dia berada dalam hati kita. Lalu diingatkan, maka kembali dia mengerti bentuknya, keadaannya begitu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, gambaran itu memang telah ada, yang mana memang pasti ada dalam hati, yang tidak pernah akan keluar dan hilang. Mana gambaran yang pertama boleh hilang, tapi gambaran yang kedua dia tidak akan pernah hilang, cuma dia tersembunyi. Lalu perlu diingatkan. Seperti mana contoh, kita tidak tahu ayat yang kita belajar, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, itu bila kita mendengarnya. Bila kita mengetahui kita ada roh dulu, Allah pernah tanya, ambilkan perjanjian atas pertanyaan itu,
alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maksudnya soalan yang ditanyakan, bila mula-mula kita mendengar ayat tersebut dan memahami itu, pada waktu kita dalam keadaan roh, tidak tahu, tapi pada hakikat, pada akal dia telah ada. Inilah dimasukkan fitrah tadi. Tapi itu yang nombor dua. Kita tidak tahu bahawasanya secara fitrah, akal kita, roh kita dah menjawab. Qalu bala syahidana. Syahidana, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Lalu diingatkan kembali. Lalu diingatkan kita mungkin setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ataupun mungkin seumur hidup, pada hari ini baru dia mendengarnya. Alhamdulillah, daripada tak pernah tahu langsung, kita dulu pernah bersyahadah depan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu alam roh. Tak tahu tu semua. Kalau bila kita mengetahui salah satu ilmu yang agung, ilmu yang besar yang telah kita miliki dalam akal kita, barulah kita nampak fadilah belajar ilmu. Inilah hakikat kebenaran yang nyata. Bagi orang yang memperhatikan dengan nur mata hatinya, disebut dalam bahasa tasawuf lah, basirah. Basirah itu adalah absar. Dilihat pada kedudukan seseorang. Ada seseorang yang memiliki sekadar satu mata basirah. Mata ni zahir sini, cuma satu penglihatan saja dalam hati. Ada di antara mereka absar, banyak penglihatan pada hati dia, sehingga hati dia boleh memandang ke langit, hati dia boleh memandang apa yang akan berlaku, hatinya boleh memandang apa yang telah berlaku, hatinya boleh memandang yang ma'rifah ilmu. Itu absar. Secara umumnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, dapat basirah. Hatinya pasti dapat melihat sesuatu yang paling rendah sekali adalah berkaitan kebenaran. Bezanya hak dengan batil, dia melihat dengan mata hati. Dan begitu juga mata hati ini dikaitkan dengan keimanan. Seperti mana contoh, apabila kita mendengar kisah tentang kiamat, hari berbangkit, akhirat, khususnya akhirat, cerita manusia dibangkitkan, ada masyar, ada mizan, ditimbang, diberi kitab amalan, melintas tiang sirat, ada yang dapat minum air daripada telaga Nabi, ada yang dihalang keadaan manusia di sana. Lalu cerita ini apabila diceritakan kepada kita, sam'iyat, kita menerima, meyakininya dan beriman, sukar untuk menggambarkannya. Walaupun begitu, kita melihatnya apa yang berlaku dengan mata hati kita. Itu yang kita beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ghaib tadi kita lihat dengan mata hati, bukan dengan dua mata. Seperti mana baginda Rasulullah, salah satu mukjizat Nabi, dapat melihat yang ghaib. Bahkan syaitan juga Nabi dapat melihat. Iblis datang, Nabi dapat melihatnya. Malaikat datang pun Nabi dapat melihatnya. Suara malaikat pun Nabi dengar. Nabi pergi ke tanah perkuburan, Nabi lalu di situ tanah perkuburan Yahudi, Nabi mendengarnya, terikan mereka berada dalamnya. Nabi pergi ke pusara umat Islam, Nabi berbicara dengan mereka. Rasulullah SAW nak bagi tahu kepada kita, memang itu semua wujud, hanya terdiktir, terijak buat kita. Tapi itu semua boleh dilihat melalui basirah, mata hati kita. Kalau dia celik, dia bersih, sebersih-bersihnya hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri itu semua. Sebab semua itu memerlukan kekuatan kerohanian, dan kekuatan kerohanian itu sabit kembali balik pada kesucian hatinya. Tetapi berat bagi orang yang mempergunakannya sahaja pendengarannya dan taklid tanpa melihat dengan mata hati dan juga mata kepala. Imam Al-Ghazali nak beritahu orang berakal, cuma di antara semua orang yang berakal wujud perbezaan. Ada akal yang tertutup, lalu dia perlu mengikut saja. Sebab dia dah tahu nak fikir, mudah ikut saja. Seperti mana seseorang yang bermusafir, dia tidak tahu ilmu perjalanan musafir,
Tapi orang yang membawa dia tahu perjalanannya, mempunyai pengalamannya, lalu dia ikut saja. Dia ikut saja. Itu disebut Imam Al-Ghazali taklid namanya. Taklid, orang ikut. Seperti mana kita bahkan nak angkat takbiratul ihram, kemudian sebut Allahu Akbar, kita pun kembali taklid. Kenapa agaknya? Sebab kita tak tahu ayat Quran yang berperintah kita takbir dalam solat, perintah baca surah Al-Fatihah dalam solat. Di mana ayatnya? Kita tidak tahu. Lalu taklid wajib bagi orang awam begini. Tapi bagi ulama tidak digalakkan membuat mereka taklid sebab mereka tahu. Allahu Akbar wa rabbaka fakabbir. Tuhan mengagungkan, besarkan. Lalu Rasulullah memulai solat mengagungkan ibadah, memulai ibadah Allahu Akbar. Dan Rasulullah bersabda, apabila kamu nak memulai solat, diri menghadap kiblat, lalu bertakbirlah Allahu Akbar. Lalu Nabi pun perintah Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca surah Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah daripada Quran yang paling mudah untuk kamu dalam solat. Kata Imam Syafi'i, surah Al-Fatihah. Jadi orang yang mengetahuinya lebih mudah untuk amal. Itu di kalangan para alim ulama kita. Tapi bagi kita yang tidak mengetahuinya, wajib taklid. Jadi akal wajib mengikut akal orang yang alim tadi. Itu taklid pada akal, tidak salah. Tapi akhir zaman ini ada saja ustaz-ustaz yang menyalahkan dan mengharamkan taklid. Pada dia sendiri pun taklid juga. Dia kata haram taklid, dia pun taklid. Ustaz nak tanya, ustaz mengharamkan taklid, ustaz ikut siapa? Ustaz, kita kena ikut Rasulullah je. Tapi kita bukan sezaman dengan Rasul. Kita ikut siapa? Ikut Rasul. Macam mana cara ikut Rasul? Itu Sahih Bukhari dah ada, ikut di Sahih Bukhari itu. Itu taklid dengan Sahih Bukhari. Taklid dengan Imam Al-Bukhari lah di situ. Dia taklid buka. Maknanya kembali balik bahawasanya semua kita ini ulama-ulama mutaakhirin berfatwa wajib taklid kepada akal orang yang alim itu. Yang alim ikut yang alim, taklidnya alim sampai Imam Al-Syafi'i. Bahkan Imam Al-Ghazali, kitab yang kita belajar, seorang ulama mujtahid, akalnya luar biasa, karamahnya banyak, tapi dia sudah fiqh, dia bertaklid dengan akalnya Imam Al-Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i, bertaklid dan berfatwa dalam mazhab Syafi'i, padahal dia seorang mujtahid. Dia menghafal hadis lebih 300,000 hadis, tapi taklid Imam Syafi'i. Mengapa? Sebab Imam Syafi'i dilihat lebih alim. Imam Asy'uti, seorang ulama mujtahid, yang menghafal hadis 200,000 hadis. 200,000 hadis ni hafalannya macam baca qul huwallahu ahad saja. Ya. 200,000. Ada seorang ulama tu hafal 100,000 hadis. Tadi macam mana hafalan banyak-banyak? Aku baca macam-macam qul huwallahu saja. Barulah kita ikut orang gini. Lalu Imam Suyuti dah hafal hadis yang banyak, karamah dia pun banyak. Salah satu karamah dia, dia beberapa kali melihat Rasul dengan dua mata dia. Dia qadha secara jaga, mimpi lagi banyaklah. Tapi fiqhnya dia berfatwa atas mazhab Syafi'i. Orang tanya, wahai imam, kenapa kau bertaklid dengan Imam Syafi'i? Satu hari aku bermimpi, dipanggil, disuruh masuk syurga. Lalu aku melihat Imam Abu Hanifah masuk, aku melihat Imam Malik masuk, aku melihat Imam Syafi'i masuk, aku melihat Imam Ahmad masuk, tapi aku tidak dibenarkan masuk. Lalu barang siapa nak masuk bersama mereka, maka kena ikutlah mereka itu. Jadi wajiblah kita mengikut, bukan kerana daripada mimpi di Imam Suyuti, tetapi di sudut usul hari ini memang kita wajib bertaklid pada akal-akal orang yang alim. Dari itu anda melihat orang tersebut terpukul dengan ayat-ayat seperti itu dan memutar balikkan tentang takwil peringatan dan pengakuan jiwa
dengan bermacam-macam pemutarbalikkan dan terbayang kepadanya berbagai macam pertentangan maksud tentang hadis dan juga ayat itu. Maksudnya Imam Ghazali nak menanjurkan lagi, hati-hati seseorang apabila tak betul pada akalnya, dia baca Quran ada maksudnya, ada tafsirannya, tapi dia pun memandu itu semua kepada akalnya, lalu dia mengolah sehingga keluar daripada tapak asal maksud ayat itu. Ini tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi kata tidak akan datangnya kiamat sehingga kamu akan menemui satu golongan yang di mulut mereka, sesungguhnya kami ada Al-Quran cukup memadai. Kami ada Al-Quran cukup memadai. Dia tak perlu hadis Nabi. Lalu mereka membacanya siang dan malam dan beramal, tapi dengan jaga akal mereka. Akhirnya sebahagian pada hukum syariat yang wajib digugurkan, sunnah-sunnah Nabi digugurkan, sehinggalah hidupnya mereka seperti mana orang yang berjalan dengan Islam sendiri dia. Jalan dengan Islam sendiri. Jalan Islam sendiri bahawasanya contoh buat makan, Allah Subhanahu Wa Taala tak mengharamkan pun, dalam Quran tak ada sebut diharamkan buat kamu ular, buaya. Lalu orang ni cari ular dan buaya lalu dimakan. Sebab Allah tak sebut dalam Quran. Bila kita tanya hukum, dia kata adakah dalam Quran? Tidak ada. Kalau tak ada, bolehlah, mudah. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Hanya soalannya, mereka ni ada akal atau tidak? Kalau mereka lapar, mereka makan ke tidak? Kalau mereka sakit perut, pergi ke jamban ke tidak? Orang ni jawapannya pergi. Ini berakal, akalnya hidup. Tapi mengapa agaknya dia tak kembali seperti mana yang disebut Imam Ghazali tadi? Disebabkan mereka itu tidak kembali pada akal yang sepatutnya, yang perlu mereka ada. Mereka keluar pada fitrah, maka pemikiran mereka pun keluar daripadanya, daripada landasan utama. Seperti mana umat Islam, dia dah ada siratul mustaqim, tapi bila dia keluar daripada siratul mustaqim, maka dia akan mengubah, walaupun dinamakan sebagai nama Islam, tapi kata Rasulullah akan datang Islam sebagai satu nama yang iman mereka seperti mana buih-buih di lautan saja. Itu kata Rasulullah SAW. Dan semua adalah orang yang berakal. Tapi itulah, apabila dia tidak memandu pada akal yang sepatutnya, maka mereka pun jauh daripada syaratul mustaqim dan dari penenggan tersebut. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa dan perayaan kita yang begini. Semoga diberikan kekuatan untuk